Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pecinta ilmu yang dikasihi Allah yang istiqamah hadir dalam majlis ilmu kita pada petang ini. Syukur Alhamdulillah. Kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Moga majlis kita ini dan redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah asar kita ini dari Saruan Gemit Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rusniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Imam Farid bin Sya'ari dengan hadis 40 Al-Imam Al-Nawawi. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, ahli ulama, guru-guru kita, bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Farid dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita, memberi kita keafiatan, memberi kita nikmat, memberi kekuatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Yang mana ianya satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah, tanpa taufik
daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak akan dapat duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Nak datang duduk dalam majlis ilmu perlu pada taufik, perlu pada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita kena mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita istiqamah dan memberikan kita ketekunan dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada petang ini kita masih lagi dalam membincangkan hadis tentang hadis yang ke-15, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi kita sebelum ni kita dah terangkan, kita telah bincangkan tentang bahagian yang pertama daripada hadis ini, iaitu memelihara percakapan dan juga mengusahakan ucapan-ucapan yang baik ataupun diam sekiranya tidak ada perkara yang baik yang nak dicakapkan, yang nak diutarakan. Jadi kita masuk pada bahagian yang kedua daripada hadis ini tentang pentingnya untuk menjaga hubungan dengan jiran. Pentingnya untuk kita memuliakan jiran. Iaitu pada perkara yang kelima daripada kitab yang kita baca ini, Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi ini, pada muka surat 154. Iaitu menjaga hubungan tetangga dan wasiat tentang. Iaitu bagaimana apa kepentingan menjaga hubungan dengan jiran, dan juga bagaimana kita nak mengusahakan adab dalam berjiran. Di antara kesempurnaan iman dan kebenaran Islam, yang mana kepentingan untuk memelihara hubungan jiran ini, dia terletak, dia juga sebahagian daripada kesempurnaan iman. Sebab tu disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Maknanya memelihara hubungan tetangga, hubungan dengan jiran, salah satu daripada kesempurnaan iman. Iaitu berbuat baik kepada jiran tetangga dan tidak menyakitinya, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita, apabila kita membicarakan tentang jiran, maka apakah apakah yang dimaksudkan dengan jiran, yang dimaksudkan dengan tetangga? Yang dimaksud, jadi untuk perkara yang berkaitan dengan jiran ni, dia ada beberapa perkara lah, ada beberapa topik yang perlu kita tahu. Yang pertama, apakah dia definisi al-jar itu? Falyukrim jarahu. Al-jar itu apa dia? Siapa dia? Dan juga had kejiranan. Had yang dikatakan jiran itu. Had yang dikatakan dengan jiran itu apa? Apakah had yang boleh kita kata itu adalah sebahagian daripada jiran kita? Kemudian martabat jiran tadi. Nanti kita akan sebutlah sikit-sikit. Okay. Kemudian apakah hak-hak jiran dalam Islam? Maka itu antara perkara yang perlu kita tahu. Dan juga apakah kesan apabila kita mengambil berat tentang hak jiran dalam masyarakat? Apakah kesan yang akan berlaku dalam masyarakat? Dan juga contoh-contoh daripada kehidupan salafus soleh dalam bab bermuamalah dengan jiran. Okay. Jadi apa itu jiran? Maknanya jiran itu ialah sebagaimana yang disebutkan dalam karangan Syekh As-Sayyid Taha Ahmad, yang dia buat satu risalah
dalam bahasa Arab tentang adab Islam dalam pada ta'amul, yakni bergaul bersama jiran. Jiran itu siapa? Wa man jawaraka jiwaran syar'iyyan. Orang yang duduk berhampiran dengan engkau sebagai satu perhampiran syar'i. Sama ada yang duduk berhampiran dengan kita itu ialah sawa'un kana musliman au kafiran. Tak kiralah dia duduk berhampiran dengan rumah kita, tak kiralah dia itu orang Islam ataupun kafir. Birran au fajiran. Sama ada orang tu orang baik ataupun orang yang tak baik, orang jahat. Sadiqan au aduwan. Sama ada dia kawan baik dengan kita atau dia musuh dengan kita. Muhsinan au musian. Sama ada dia buat baik pada kita ataupun dia buat jahat pada kita. Maka definisi jiran itu orang yang duduk berhampiran dengan tempat kita duduk. Itu dipanggil jiran. Sama ada jiran tadi, sama ada orang yang duduk berhampiran tadi bagi manfaat pada kita ataupun bagi mudarat pada kita. Sama ada dia kaum kerabat kita ataupun orang luar, orang asing. Sama ada dia tu orang tempatan ataupun orang warga asing. Orang bukan orang sama ada dia baladi, orang yang senegeri dengan kita ataupun orang yang bukan senegeri dengan kita. Dari sudut tempat tinggal kita ataupun dari sudut kata al-haqal. Haqlah ni maknanya kawasan-kawasan, begitu juga yang berkaitan dengan tempat kerja kita. Maka orang yang dikatakan berhampiran dengan kita itulah jiran kita. Itu tentang definisi jiran. Sekarang ni sampai manakah batasan yang dikatakan jiran itu? Maka ulama berpendapat bahawasanya kebanyakan zahabal ulama'u ila annahu arba'una daran min kulli nahiyatin. Ulama berpendapat bahawasanya jiran itu ialah 40 rumah daripada setiap arah. 40 buah rumah daripada setiap arah. Maknanya arah depan 40, belakang 40. Kanan 40, kiri 40. Ataupun dia arah, maknanya yang 8 arah itulah. 8 arah ataupun 4 arah. Dafiqut min kulli nahiyatin. Yang mana dalam radius kita tu 40 buah rumah, maka itulah jiran kita. Masih lagi dikatakan jiran. Min kulli nahiyat. Wa huwa qawlu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wal Hasan wal Zuhri wal Auza'i. Ini adalah pendapat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Imam Hasan Basri, Imam Zuhri dan Imam Al-Auza'i rahimahumullahu ta'ala. Imam Syaukani berkata, telah meriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi bahawasanya seseorang telah datang pada Nabi SAW, maka dia mengadu tentang hal jirannya. Maka Nabi SAW memerintahkan bahawa baginda menyeru di pintu masjid, dengar, ala inna arba'ina daran jaran. Kata sesungguhnya 40 rumah ialah jiran, jarun. 40 rumah adalah jiran. Maksudnya 40 rumah yang berhampiran dengan kita. Ala inna arba'ina daran jaran. Ala arba'una jaran. Arba'una jaran min arba'i jihatin. Baginda SAW bersabda 3 kali. Maknanya jiran itu 40. Jiran itu 40 daripada
empat arah itu adalah jiran. Kata haula'i kulluhum jiranuka. Di sana mana di sana kata ada asyaratu nahwil a'la au aqal min zalika. Mana kesemua itu dipanggil jiran kamu. Semua adalah jiran kamu. Mana ini had batasan jiran. Kalau zaman sekarang ada atas, maka termasuk jugalah. Atas tu jiran kita juga. Kalau kat bawah ada rumah kat bawah tu pun, kat bawah tu pun kira jiran kita. Itu had jiran. Itu had jiran. Dan martabat jiran. Martabat jiran ni ada 3. Martabat jiran ni ada 3. Dia mengikut keadaan jiran tersebut. Kata jarun lahu haqqun. Jiran yang ada satu hak. Yang pertama jiran yang ada satu hak, iaitu orang musyrik. Ini orang yang bukan orang Islam. Maka dia ada hak satu je, iaitu hak jiran. Dia ada satu hak, iaitu hak jiran. Dan yang kedua ialah jiran yang dia ada 2 hak. Jiran yang ada dua hak. Yang pertama ialah iaitu siapa yang ada 2 hak, iaitu orang Islam. Satu hak dia sebagai jiran dan satu lagi hak dia sebagai orang Islam. Mana 2 perkara yang berbeza. 2 perkara yang berbeza. Mana setiap jiran tu dia ada 3 martabat. Ada yang jiran dia hanya satu hak dia. Ada jiran yang ada 2 hak pada kita. Maknanya hak yang kita mesti tunaikan pada mereka. Satu hak dia sebagai jiran, satu hak dia sebagai orang Islam. Yang ketiga ialah jiran yang ada 3 hak. Iaitu jiran orang Islam yang mana dia adalah kaum kerabat. Kaum kerabat. Contohlah rumah kita, sebelah rumah kita tu adik-beradik kita. Ataupun sebelah rumah kita tu ada mak saudara kita, pak saudara kita. Maka dia ada 3 hak pada dia. Yang pertama ialah hak dia sebagai jiran. Yang kedua, hak dia sebagai orang Islam. Yang ketiga, hak dia sebagai kaum kerabat. Hak dia sebagai keluarga. Ada 3 hak yang perlu ditunaikan. Maknanya jiran yang ada hubungan kerabat dengan kita, yang mana dia orang Islam, maka dia punya ranking paling tinggi. Maknanya dia ada 3 hak pada dia untuk kita tunaikan. Itu kedudukan. Itu martabat jiran. Okay. Kita terus baca sikit ni. Cukuplah bagi kita sebagai dalil dalam masalah ini. Ini yang nak menyatakan kepentingan untuk menjaga hak jiran itu. Cukuplah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan perintah berbuat baik kepada tetangga sama dengan perintah beribadat kepadanya. Mana cukup satu dalil ni. Satu dalil yang menunjukkan pentingnya untuk kita menunaikan hak jiran. Cukuplah dalil tu yang Allah Ta'ala letakkan hak jiran itu sama dengan hak beribadat. Perintah untuk menunaikan hak jiran sama setanding dengan perintah untuk beribadat. Sebagaimana Allah Ta'ala terangkan. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Wa'budullaha, hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hendaklah kamu menyembah dalam keadaan kamu mentauhidkannya. Wala tusyriku, dan janganlah kamu menyekutukan dengan Allah Ta'ala akan sesuatu pun.
Jangan kamu berlaku syirik. Sembah Allah Ta'ala dalam keadaan mentauhidkan, menulingkan ibadat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan kamu beribadat dalam keadaan kamu mensyirikkan Allah Ta'ala. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni macam-macamlah keadaan buat baik tersebut. Wabizil qurba. Wabizil qurba, hendaklah kamu juga berbuat baik terhadap kaum kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan jiran yang ada hubungan kaum kerabat. Kata jiran tetangga yang dekat. Jiran tetangga yang dekat. Al jari dzil qurba wal jaril junub, dan jiran tetangga yang jauh. Was-sahibi bil jambi, dan juga rakan sejawat. Maka kat sini Allah Ta'ala letakkan dalam perintah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, perintah untuk beribadat itu. Dalam pada masa yang sama, ayat tersebut Allah Ta'ala terangkan juga perintah itu bersama dengan untuk berbuat baik kepada jiran. Kat sini ada disebutkan jiran tetangga yang jauh, jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh. Maksud dekat dan jauh itu, kalau tetangga yang jauh ialah yang jauh dari segi kedudukan rumah atau dari segi keturunan. Yang tu dimaksudkan jauh. Teman sejawat ialah teman dalam perjalanan atau seumpamanya. Mana teman yang sahibi bil jambi ni teman yang selalu ada bersama dengan kita. Maka perlu kita buat baik kepada. Oleh itu dalam ayat ini kita menerangkan tentang pentingnya berbuat baik kepada jiran. Iaitu Allah Ta'ala sertakan hak jiran itu samakan dengan ibadat, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadat dan juga berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, anak-anak yatim dan juga orang miskin. Mana level dia sama. Maka nak bagi tahu kepentingan berbuat baik kepada jiran. Oleh itu berbuat baik dan memuliakan tetangga, yakni jiran, adalah suatu perkara yang dituntut oleh syarak. Bahkan perhatian yang pernah diberikan oleh Islam terhadap tetangga tiada tandingan. Maknanya Allah Ta'ala dalam Islam ni begitu mengambil berat tentang berbuat baik pada jiran. Ikramul jar. Ikramul jar. Sebagaimana dalam satu wasiat Jibril alaihissalam, Jibril alaihissalam selalu memperingatkan, ini berulang-ulang kali Jibril alaihissalam memperingatkan tentang jiran, sehingga Nabi SAW menyangka bahawa jiran itu ada hak yang dia boleh dapat daripada harta pusaka. Sampai begitu sekali ditekankan tentang hak jiran, sehingga kan boleh Nabi SAW hampir-hampir menganggap bahawa harta seseorang itu boleh diwariskan kepada jiran. Perhatian yang pernah diberikan oleh Islam terhadap tetangga tiada tandingannya di dalam sejarah perhubungan sosial. Lihatlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayurisuhu." Malaikat Jibril alaihissalam sentiasa berpesan kepadaku tentang tetangga. Selalu pesan, peringatkan tentang hak-hak jiran.
sehingga aku menyangka bahawa dia, yakni Jibril alaihissalam, akan menjadikan jiran itu sebagai waris. Maksudnya aku menyangka bahawa Jibril akan jadikan bagi seseorang jiran satu bahagian daripada harta pusaka jirannya apabila jirannya meninggal. Disebabkan berulang kali dia menerangkan kepadaku tentang hak-hak jiran tetangga. Jadi, dan juga satu lagi, cerita tentang kepentingan menjaga hak jiran. Ialah tentang dan juga ada hadis yang lain, iaitu tentang ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman wa la tuksirid dhihka fa inna kathratad dhihki tumitul qalba. Tumitul qalba. Dalam hadis ni juga disebutkan tentang pentingnya untuk menjaga hak jiran, sehingga dikatakan kalaulah seseorang, hendaklah kamu memelihara hak jiran itu supaya kamu menjadi orang yang benar-benar beriman. Maksudnya dia letakkan menjaga hak jiran itu ada kaitannya dengan keimanan. Begitulah juga dalam hadis yang kita sedang baca ini, maknanya dia mengaitkan ikramul jar, memuliakan jiran itu dikaitkan dengan keimanan, kesempurnaan iman. Kata hendaklah kamu bertakwalah kamu dan juga hendaklah kamu memelihara hubungan kaum kerabat. Hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Nescaya kamu akan menjadi orang yang paling banyak beribadat kepada di kalangan manusia. Hendaklah kamu redha terhadap pemberian Allah Ta'ala terhadap kamu. Maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya di kalangan manusia. Mana redha dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan ada sifat istighna. Kita takkan, maka bila satu orang tadi dia redha dengan pemberian Allah Ta'ala, maka akan datang dalam hati dia sifat istighna, iaitu sifat kaya hati. Dia takkan, bila seorang tadi ada sifat kaya hati dia, dia tidak akan berhajat langsung kepada selain Allah Ta'ala, maka tidak akan datang dalam hati dia sifat dengki. Dengki ni apa? Hasad ni apa? Hasad ini ialah orang yang tidak yakin dengan pemberian Allah Ta'ala. Orang yang tak boleh terima apa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Maka akan datangnya hasad. Sebab tu orang yang hasad ni, dia punya hati dia akan rosak. Hati dia akan rosak. Jadi oleh kerana tu kita ingatkanlah diri kita supaya tinggalkan sifat hasad dengan cara apa? Apa yang kita nampak kelebihan yang ada pada orang, kita tak pandang. Maknanya kita biarlah. Maknanya bila dalam hati kita ada sifat istighna, maka kita takkan datang dengki pada orang. Orang dapat kelebihan ni, orang dia jadi ni apa? Contoh, kita ni orang yang dah lama dalam satu persatuan. Tiba-tiba dilantik orang baru jadi ketua. Maka orang yang ada sifat istighna, maka dia tak akan terkesan pada hati dia. Dia tak akan rasa dengki. Mana dia akan redha dengan apa Allah Ta'ala dah tetapkan untuk dia. Okay. Kata wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Hendaklah kamu berbuat baik kepada jiranmu, nescaya kamu akan menjadi orang yang beriman, orang yang sempurna imannya. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Hendaklah kamu suka pada manusia apa yang kamu suka untuk dirimu. Maka kamu akan menjadi satu orang yang
Islam, satu orang yang sejahtera. Wala tuksirid dhihk. Janganlah kamu banyak ketawa. Fa inna kasratad dhihki, kerana sesungguhnya banyak ketawa itu akan mematikan hati. Oleh kerana itu, bergurau tak salah, tapi janganlah kita terlalu banyak ketawa. Yang mana ketawa itu akan mematikan hati. Ketawa dengan menyebabkan datangnya lara, datangnya perkara sia-sia. Jadi tak salah untuk kita bergurau senda, tetapi janganlah kita kita jangan banyak ketawa, jangan banyak buat dia terlalu banyak ketawa. Dan juga jangan kita menjadi asbab orang ketawa yang melampau. Itu pun tak boleh juga. Jadi kita bergurau senda itu kena sederhana. Dan juga buat bila kita nak bergurau pun, janganlah gurauan itu menyinggung perasaan orang lain. Ini tambahan lah untuk petang. Okay. Yang kemudian satu lagi, nanti okay. Kita sambung sikit lagi perkara yang keenam. Jadi bila mana kita memahami hak-hak jiran, maka kita akan kita akan dapat menunaikan hak. Jadi dan jiran ini sekurang-kurang satu orang yang nak menunaikan hak jiran dia, sekurang-kurangnya kalau kita tak boleh memberi kebaikan, maka janganlah kita menyakitinya. Kerana apa? Menyakiti jiran adalah kecacatan iman yang boleh menyebabkan kebinasaan. Kalaulah kita tak boleh nak bagi kebaikan pada jiran kita, kita tak mampu nak bagi kebaikan pada jiran kita, sekurang-kurangnya jangan kita menyakiti jiran. Kerana apa? Menyakiti jiran ini hukumnya haram dalam Islam. Terutamanya orang Islam. Ini kalau kita dilarang berlaku zalim kepada mana-mana orang, hatta orang kafir pun kita tak boleh zalim mereka. Apatah lagi orang Islam. Di mana hukum menzalimi orang Islam terang-terang, izaul muslim haram. Mana haram untuk kita menzalimi orang Islam. Dan ia tergolong dalam dosa besar yang akan dibalas dengan seksa yang amat dahsyat di sisi Allah Ta'ala. Orang yang buat buruk kepada menyakiti jiran ini, dia satu dosa yang besar. Antara dosa yang besar yang disebutkan dalam kitab. Yang mana orang yang tak tunaikan hak jiran dan juga orang yang menyakiti jiran, dia akan dikenakan seksa yang dahsyat di sisi Allah Ta'ala. Ia juga akan menghalang pelakunya daripada sampai kepada darjat kelebihan dan kesempurnaan iman. Jadi kita kena semak diri kita. Adakah kita pernah menyakiti jiran kita? Kita kena letak dalam kita punya hati kita. Biarlah orang buat buruk pada kita, jangan kita buat buruk pada orang. Biarlah orang layan buruk pada kita, tapi jangan kita layan buruk orang. Jadi bila kita ada sifat macam tu, maka kita akan terhindar daripada menyakiti orang lain. Apatah lagi kita menyakiti jiran kita. Macam tadi, sama ada jiran itu, dia masih dikatakan jiran walaupun dia buat buruk pada kita. Walaupun dia buat buruk pada kita, dia tetap jiran kita. Jadi sebagai hak jiran, kita tak boleh menyakiti hati. Barulah satu orang tadi akan sampai kepada darjat iman yang sempurna, dan juga dia berdarjat dia akan mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam?"
qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu thumma ayyun qala an taqtula waladaka min ajli ay yat'ama ma'ak qultu thumma ayyun qala an tuzaniya halilata jarika. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? Apakah dosa yang paling besar?" Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taj'ala lillahi niddan." Engkau menyekutukan Allah, engkau menjadikan bagi Allah Ta'ala itu ada sekutu, sedangkan dialah yang mencipta engkau. Allah Ta'ala yang cipta kamu, tapi kamu menyekutukan dia. Maka itu dosa yang paling besar. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian dosa apa pula? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahawa kamu membunuh anakmu disebabkan bahawa takut bahawa dia makan bersama kamu. Kamu membunuh anakmu lantaran takut berkongsi makanan denganmu. Ini terjadi ketika mana pada zaman jahiliah. Ada orang yang mana dia rasa pendapatannya tak cukup. Jadi bila ada anak, dia tak sanggup ada anak tadi. Dia takut anak tadi akan menyebabkan makanan dia kurang, rezeki dia kurang. Maka dia bunuh anak tersebut. Kebiasaan orang-orang jahiliah, tanam anak perempuan hidup-hidup. Yang mana takut apa? Kerana anak perempuan ni akan mencemar air muka. Dan juga ada juga yang mereka membunuh anak kerana takut tentang rezeki. Takut rezeki tak cukup. Dan begitulah juga kalau kita oleh kerana itu penting untuk kita menjaga. Mana kalau tak ada orang tanya, kamu ni kenapa? Kamu nak anak berapa? Kamu ni kalaulah kita jawab, saya anak sikit je, takut apa sekarang ni kos kehidupan tinggi. Maka percakapan ni satu percakapan yang agak bahaya sebenarnya. Ini adalah percakapan orang yang yakin dia kurang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sebab anak saya nak sebab nak kena tak nak anak banyak-banyak, supaya apa? Supaya mudah nak urus anak. Mana dia tak risau buat rezeki, tapi dia hanya khawatir kalau anak ramai tak boleh nak urus. Yang tu masih lagi boleh diterima. Tapi kalau tak nak anak ramai sebab takut miskin. Sebenarnya inilah perkara yang berlaku pada zaman jahiliah. Tak nak anak banyak, takut nanti tak cukup makan. Ini banyak perkara-perkara inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Jadi kamu membunuh anak kamu disebabkan tak nak anak kamu berkongsi makanan dengan kamu. Maka saya bertanya lagi, summa ayyu, apa pula dosa yang besar selepas itu? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau berzina dengan isteri jiranmu. Engkau berzina dengan isteri jiranmu, iaitu engkau menggoda isteri jiran tersebut sehingga dia bersetuju melakukan zina, lalu engkau menzinainya. Maka dia itu maknanya dia telah mencemarkan maruah isteri jiran. Satu perkara yang besar. Satu, dia berzina, dosa besar. Satu lagi, dia mencemar maruah isteri jiran. Mana dia tidak ada amanah terhadap jiran dia. Mana sepatutnya dia memelihara hak jiran. Contoh kalau dia punya jiran dia tadi, suami dia pergi kerja, maka tanggungjawab dia sebagai jiran untuk orang ni terpelihara daripada keburukan jiran dia ni.
Jadi tapi dia pula pergi ambil kesempatan pada jiran tersebut. Maka dia telah mencemarkan, dia telah memecahkan amanah kepercayaan oleh daripada jiran dia. Maka itulah salah satu daripada dosa besar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala daripada Abu Shuraih radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lalu baginda ditanya, siapakah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang engkau katakan, yang Tuhan katakan itu yang tidak beriman tu siapa? Iaitu qala, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, iaitu orang yang mana jirannya tidak merasa aman daripada keburukan dia. Keburukan dia itu menyebabkan jiran dia tidak berasa aman terhadapnya. Maka orang tadi Nabi kata tidak beriman. Mana berlakunya kecacatan pada iman orang yang jiran dia pun rasa tak selamat dengan dia. Jadi kita kena usahakan, satu, kita memberi, kita menyebabkan jiran kita percaya. Dan juga kita jadilah orang yang sentiasa menjaga hak jiran. Apa maksud jiran itu tidak aman? Maksud jiran itu tidak terselamat daripada kejahatan dan keburukan. Yang dimaksudkan dengan perkataan tidak beriman dalam hadis ini ialah iman yang sempurna. Maknanya orang yang jirannya tidak terselamat daripada keburukannya, maka imannya tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan imannya itu tidak dapat menyelamatkan dirinya daripada keburukan. Jadi penting untuk kita usahakan buat baik kepada jiran kita. Imam Ahmad dan Imam Hakim meriwayatkan dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, qila ya Rasulullah, inna fulanatan tusalli bil-lail wa tasumun nahar wa fi lisaniha syai'un tu'zi jiranaha salitah. Qala la khaira fiha, hiya fin nar. Wa qila lahu inna fulanatan tusalli al-maktubata wa tasuma Ramadan wa tatasaddaqa bil anwari minal aqid. وليس لها شيء غيره ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, fulanah itu selalu solat malam dan berpuasa di siang hari. Cuma dia keluar dari lidahnya perkara yang menyakitkan jiran. Lidahnya lancang. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada kebaikan padanya dan dia berada dalam neraka. Kemudian diceritakan kepadanya bahawa si fulanah itu melaksanakan solat 5 waktu yakni sembahyang fardu sahaja. Puasa Ramadan, yakni dia buat puasa Ramadan je, tak ada amalan sunat, semua tak ada. Dan dia bersedekah hanya beberapa ketul keju, tidak lebih daripada itu. Dan lisannya tidak menyakiti jirannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia berada dalam syurga. Jadi dalam hadis ni nak bagi tahu hak jiran ni penting untuk kita usahakan, untuk kita perbaiki, untuk kita pelihara hak jiran. Kerana apa? Dia sebahagian daripada hukukul ibad. Sebahagian daripada hukukul ibad. Hak ni dia ada dua. Satu, hak kepada Allah Ta'ala. Hak kepada Allah, iaitu kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala, solat, puasa, bayar zakat, haji. Itu semua hak hamba terhadap Allah Ta'ala.
Hak yang wajib ke atas hamba yang perlu ditunaikan terhadap Allah Ta'ala. Satu lagi ialah hukukul ibad. Hak hamba yang wajib ditunaikan oleh seseorang hamba. Mana satu orang hamba tadi wajib untuk menunaikannya. Yang mana yang berkaitan dengan sesama hamba, sesama manusia. Jadi kalau kita usaha hanya hukukullah sahaja dan kita punya hukukul ibad kita tak usahakan, mana tidak menjaga hukukul ibad, maka walaupun kita buat amal sebanyak mana pun dalam keadaan mulut kita, lidah kita menyakiti orang lain, menyakiti jiran khususnya, maka Allah Ta'ala, Nabi SAW bagi tahu apa? Dia tu tak ada langsung kebaikan. Walaupun dia semayang, banyak semayang sunat, banyak sedekah, bayar zakat, sedekah lagi. Dia buat puasa sunat banyak. Setiap hari, siang hari dia berpuasa. Malam hari beribadat malam. Tapi mulut cerita buruk orang. Mulut cerita perkara yang menyakiti orang lain. Maka kat sini Nabi kata tak ada langsung kebaikan pada dia. Kebaikan yang dia buat tadi seolah-olah macam tak ada apa-apa. Jadi dia berada dalam neraka. Berbeza kalau orang tadi dia buat amalan fardu sahaja. Solat fardu 5 waktu, sembahyang sunat memang dia tak buat. Dia puasa Ramadan je, waktu lain dia tak puasa. Dan juga kalau dia sedekah pun sedekah sikit-sikit je. Tapi mulut dia tak pernah langsung sakiti hati jiran dia. Sentiasa muka dia sentiasa senyum pada jiran. Sentiasa buat baik. Tak menyakiti jiran. Sentiasa bantu orang. Mulut dia tak pernah keluar kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Maka Nabi kata dia berada dalam syurga. Jadi penting untuk kita jaga hak jiran ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak daripada petang ni tentang hak jiran. Nanti akan datang sikit lagi kita akan sebutkan tentang tertib tertibul khairiyah indallah alal khairiyah lil jiran. Mana keutamaan melakukan kebaikan di sisi Allah Ta'ala di atas keutamaan khairiyah melakukan kebaikan pada jiran. Dan juga ada perkara-perkara lain yang kita akan sebutkan pada akan datang tentang adab-adabnya juga. Adab-adab dalam berjiran. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama ambil pengajaran, dapat kita amal dan kita sampaikan pada orang lain, insya-Allah. Ada ke? Okey. Ada. Alhamdulillah Ustaz, nak buka soalan ke? Kalau ada lah. Kalau ada soalan silakan jemaah. Nak bertanya ke apa ke, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Selama ni saya tahu macam yelah kita memang kena buat baik dengan jiran lah. Tapi bila kita baca hadis ni, rasa macam level jiran tu macam tinggi sangat. Kita kena buat baik dengan diorang. Kenapa sampai macam tu tahap dia macam tinggi sangat tu lah. Tinggi tu macam mana? Yelah macam disamakan dengan dosa-dosa besar, level-level dia macam tu lah maksud dia. Sebab tu yang Nabi kata setiap kali Jibril AS datang, Jibril AS akan ingatkan tentang hak jiran.
Maknanya nak bagi tahu hak terhadap jiran ni sangat-sangat perlu dijaga. Maknanya memang hak jiran ni dia satu benda hak kan, walaupun kita ada hak keluarga, hak sebagai orang Islam, tapi jiran ni Nabi SAW sebut khusus. Sehingga kan ada juga pendapat ulama-ulama sebelum yang sebelum datangnya ulama empat mazhab ni, ulama-ulama di kalangan sahabat dan juga ulama-ulama di kalangan tabi'in, ada yang berpendapat waris itu perlu, harta warisan itu perlu diberi pada jiran juga. Sampai macam tu sekali. Maknanya sangat penting untuk kita memelihara hak jiran. Jiran ni sangat-sangat penting. Maknanya setiap bila mana kita dah tahu, maka penting untuk kita kata apa? Memang Nabi beri kepentingan. Nabi SAW bagi kepentingan untuk jaga hak jiran. Sebab tu dikaitkan dengan iman. Keimanan yang sempurna itu bila satu orang tadi memuliakan jiran dia. Macam mana memuliakan jiran? Yang tu nanti kita akan sebut bagaimana adab-adab dalam berjiran. Cuma disebutkan tadi, sekurang-kurangnya kita tidak menyakiti hati jiran kita. Sebab tu penting. Mana kepentingan untuk jaga hak jiran tu, walaupun jiran tadi menyakitkan hati kita sekalipun, tetap juga kita tak boleh menyakiti hati jiran tersebut. Maknanya kalau dia sakitkan hati kita, itu dia dengan Allah Ta'ala. Cuma kalau dan dia macam hak hamba, maknanya selagi mana tidak ada kemaafan daripada orang yang kita sakitkan hati itu, selagi itulah kita berdosa. Wallahu a'lam. Maknanya dari sudut tinggi itu memang hak jiran tu memang ditekankan dalam Islam. Sebab tu ada bab khusus adab dalam berjiran. Betul Ustaz, kan kalau kita ikut hadis ni maknanya harmoni kita berjiran tu insya-Allah lah kan. Sebabnya kalau ikut hadis ni, jiran itu adalah keluarga kita yang paling rapat dan paling dekat. Seperti yang Ustaz syarahkan lah, maknanya kalau kes-kes kecemasan pun jiran dulu yang akan sampai. Bukan dia saudara kita yang duduk di mana-mana. Kalau kita dalam kecemasan, apa pun jiran dulu. Betul tak Ustaz? Betul. Jadinya yang terdekat kita jiran lah. Bukannya keluarga kita tau. Keluarga kita pun kadang-kadang belum tentu sampai cepat seperti jiran. Ada lagi tak soalan? Oh tak ada, kita tutup. Suraya, ada nak tanya soalan ke Ustaz? Tak ada. Tak ada soalan Ustaz. Silakan sayang. Dah jelas dah Ustaz. Tak boleh tak boleh nak kata, yelah bila kita berjiran macam Ustaz cakap lah, kita tak boleh nak kata apalah Ustaz kan. Memang kena jaga betul. Semua baik. Kena jaga betul. Kita buat baik je. Kalau dia buat tak baik, kita buat baik. InsyaAllah lama-lama dia akan jadi baik. Betul tak Ustaz? Betul. Hantar dia makanan selalu Ustaz. Mama dia habis lah. Dia tamat. Dia tak boleh jadi jahat. Dia kena jadi baik. Allahu Akbar. Ada Mas lagi nak tanya soalan? Siapa-siapa lagi nak tanya soalan? Silakan. Sebelum kita tutup majlis. Ustaz kan nak pergi masjid? Okey, tak ada. Tak ada. Kita tutup lah Ustaz ya. Seminit Ustaz. Okey. Alhamdulillah kuliah asar kita hadis 40 Al-Imam An-Nawawi berjalan lancar dengan syarah hadis ke-15 bab jiran, hak jiran, martabat jiran dan betapa pentingnya menjaga jiran supaya kamu menjadi betul-betul beriman. Kita disarankan sentiasa menjaga hak jiran dan jangan menyakiti jiran. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaklah ia menghormati jiran tetangganya. Wallahu alam, moga segala apa yang disyarahkan Ustaz memberi ilmu yang bermanfaat dan pedoman kepada kita di dalam hidup bermasyarakat dan berjiran. Jiran itu adalah keluarga kita yang paling dekat tu, utamanya dalam kes-kes kecemasan. Wallahu alam. Kita tangguh pengajian kita petang ni Ustaz.
Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih semua jemaah, saya mewakili Gemma Nur Iman. Mohon maaf ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini, sekalian baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup sebagai kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.